Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Kalau siapa yang di pangkuan yang disayangi pada petang ini ataupun pada malam ini di Malaysia, anda mungkin ingin mengikuti program saya ini sebab ada 7 cara yang senang sangat orang melukai hati kita. Saya ulang, 7. Ada lebih daripada 7, tetapi yang biasa-biasa kita dengar daripada mula sampai akhir ataupun mereka yang dah kahwin pun masih lagi ada masalah-masalah yang bertopikkan kenapakah hati kita ni selalu senang dilukai dan kadang-kadang bukan sekali, berkali-kali. Okey, nombor satu, kita bercinta dengan orang yang tak cinta kita. Saya nak anda ulang dengar cakap ni, iaitu kita bercinta dengan orang yang tertahu tapi kita kadang-kadang macam menyangkal atau deny ataupun kita merasakan dia berpeluang jatuh cinta dengan kita satu hari nanti, betul tak? Sebab tu orang yang bercinta sampai nak gerak, yang orang kata makan tak kenyang, hujan mandi tak basah, kentut pun tak bau, ambil kau. Sebab apa? Kajian telah dijalankan bagi mereka yang waras, bagi mereka yang sudi mendengar cerita saya, iaitulah antara 1,5 tahun, paling lambat 2 tahun saja, lepas tu orang bercinta, lepas tu dia akan lari. Dia punya gear dia. Bermula daripada romance tu yang saya kata tadi tu, masa yang macam you tak boleh ingat siapa dah. Mak bapak kata apa pun tak dengar, kawan baik kata pun tak dengar, semuanya nampak baik je, betul tak? Jadi anda sekalian kena faham bahawasanya kalau begitu berlaku, tunggulah 1,5 tahun ataupun 18 bulan, dia akan menjadi kurang daripada romance, jadi perkataan delusion. Delusion ni apabila mereka dah bercinta, katakan dah dapat bercinta pun, you rasa-rasa you dapat, tapi dia boleh bertukar. Delusi merupakan kata janji A, tapi rupa-rupanya bila dah kenal dia jadi macam B. Kadang-kadang kalau B tak apa juga, kadang-kadang jadi D, E, F lah. Bertukar sangat-sangat. Itu yang kalau you tengok selebriti kahwin tak sampai 2 tahun dah minta tukar, maksudnya dah nak berhenti, dah nak cerai dan sebagainya. Okay, yang penting ialah jangan jatuh cinta pada orang yang tak cinta kita. Yang tu kesalahan yang besar daripada mula lagi. Tadi saya cerita yang sempat bercinta, ada romans semua. Ni yang tak sempat langsung. Dah tahu kita attack dia, kita nak ni lah usah dia pun, dia tak layan dia. Kita hantar 5 ayat yang cantik-cantik, dia balas 1 je. Perkataan pula tu. Ataupun perkataan tak apa juga, dia tulis, dia bagi emoji pula. Emoji senyum tak senyum. Ada kita ni, macam mana ni kalau kita chat, hantar teks sebelah pagi, dia hantar sampai pukul malam kan baru dia hantar. Tu pun kalau dia hantar. Kadang-kadang kita tengok dia dah baca tapi dia tak balas apapun. Berarti dia sebenarnya tak nak layan you. Tapi you paksa dia nak cinta dengan dia, nak dia cinta balik dengan you, jangan harap. Ini satu cara you melukakan hati yang paling pedih, yang paling bisa adalah orang bercinta. Siapa yang pernah tu faham lah kan. So kalau betul-betul you nak tunjuk kata you terror betul-betul, jawapannya ialah untuk melawan ataupun untuk balas dendam dengan sukses yang lebih besar daripada yang you sangkakan ataupun dia sangkakan. Maksudnya dia ingatkan you boleh jadi katakan doktor biasa, sekali you jadi doktor spesialis, ataupun kalau nak lepas gram tu jadi ternama lah. Maksudnya you jadi dermawan, jadi orang yang disebut-sebut, lepas gram macam tu tak apa. Tapi kalau you buat sedih, you lebih gagal, memang luka hati yang membawa jahanam hidup you. Apa yang you perjuangkan, saya tanya. Okay? Bukankah itu satu benda yang salah kita buat? Kita dah tahu kita salah. Dan bukan salah dia pun, dia tak suka kat you. Kita yang bodoh sebenarnya. Saya ulang, kita yang bodoh. Biarlah you nak marah lah, memang bodoh betul. Dan orang tak suka kau nak tonyo-tonyo pula muka ke depan. Dah cuba, bukan tak cuba. Cukup lah, bukan jodoh you, bukan rezeki kita, bahkan mungkin yang lebih elok menunggu kita, yang ni kita tak nampak ni, faham? So kita takut kehilangan dia dan kita rasa tak aman sampai bila-bila pun. Perasaan kita ni tak seimbang, dia lain, you lain, betul tak? Dan mereka sebenarnya, orang-orang yang you nak bercinta ni,
dan mengharapkan cinta dia, sebenarnya dia menghalang you mencari cinta yang sejati. Sebenarnya you ada kasih dan sayang yang betul. You bela dia elok, you belai dia elok, you akan beri kepada ataupun akan adalah orang yang akan terima dengan lebih abdal, dengan lebih terbaik. Dan cinta bertepuk sebelah tangan tak pernah berbunyi kan. So cukup dulu. Satu ialah jangan lagi bercinta dengan orang yang tak cinta pada you, tak kira perempuan atau lelaki. Nombor dua, tolong jangan terlalu bergantungan dengan social media yang tak relevan. Kadang-kadang you terawang-awang ataupun berangan-angan nak tengok macam dalam TikTok, dalam IG, dalam Facebook, dalam YouTube, you tengok orang punya bahagialah, semua yang cantik-cantik belaka. You nak tahu tak? Zaman sekarang ni macam-macam dia orang boleh buat bagi nampak semuanya cantik di mata pandang social media, tapi sebenarnya banyak yang berlaku di belakang filter-filter tu semua tu, belakang drama-drama tu semua banyak yang dia tak tunjuk. Jadi tolong delete kan mana yang tak relevan. Saya ulang, delete kan mana tak relevan, sebab dia melukai hati you. You akan merasa tak cukup je, you akan merasa tak sempurna je, you akan merasa tak cantik je, you akan rasa macam you tu kecil, rendah dan tak boleh bersaing dengan mereka. Ni sejak bila kita belajar ni? Kita jauhkanlah hal-hal yang merosakkan hati sendiri. Dia sebenarnya melukai hati sendiri. Kita sendiri menzalimi diri sendiri dan kita tak boleh hormati diri kita lagi dah. Sebab apa? Kita asyik duk tengok dan membuat perbandingan dengan orang yang di dalam social media. Jadi kalau kita terus melukai hati kita macam ni dan kita tak beri ruang langsung untuk apa? Beri ruang untuk kita tumbuh, untuk hidup, untuk jadi subur dalam ladang sendiri. Okey? Dan hapuskan kontak-kontak yang tak ada makna dengan kita, dan terutama sekali yang tak kenal dengan kita dan tak pernah pun sayang kita, kita pula nak ngada-ngada. So you akan jadi frust. So jaga hati sendiri dan make sure you jaga akal sendiri. Gunakan yang waras. Nombor 3, hidup atas apa adanya. Ni selalunya orang tak dapat ikut ni. Dia akan melukai hatinya disebabkan apa? Dia tidak boleh buat yang dia ada, dia rasa tak cukup. Dia mesti nak lebih baik daripada yang dia dah ada. Sehinggakan apa yang dia ada sebenarnya kadang-kadang dah lebih daripada cukup pun dia rasa tak cukup. Sebab apa? Hidupnya sentiasa dalam kepalsuan. Pasal apa? Di luar sana pun banyak kepalsuan. Jadi dia nak ikut. Mungkin masa dia ikut tu banyaklah kawan tu tak? Sebab orang suka kalau you ikut. Tapi sebenarnya you bukan nak ikut sangat. Cuma you nak join the crowd. Jadi hidup tu sebenarnya tak jujur dan banyak bertopeng. Dan bila you bertopeng dan banyak kepalsuan, walaupun banyak ramai kawan, you tak happy. Jadi terluka lagi hati. Okay? Dan selalu you jadi cemas sebab rasa macam tak cukup, nak kena keep up to the Jonases, nak keep up. Tak nak masuk dalam geng lah kunun. Dan dia seterusnya akan jadi lebih lama, lebih sulit, lebih susah dan you tak akan puas. Maka sentiasa merasa hati tu terluka. Sebab apa? Ada benda yang you pakai bandage je, cover. Lama-lama dia berdarah kembali. Okey, nombor 4. Ada lagi 3 lagi. Okey, cepat. Nombor 4 ialah tak kisah apa yang orang komen. Kalau patutnya macam tu lah. Tapi you terlalu kisah apa orang komen. Maksudnya ada tak setengah orang kalau dia tak mau luka, dia kata biar mampus lah apa nak jadi pun. Kadang-kadang sampai macam tu, perkataan kasar tapi bukanlah kasar. Dia nak puaskan hati supaya dia tidak terlibat dengan apa-apa orang nak komen dan sebagainya. Sebab bila you terpikat ataupun terpengaruh dengan apa yang orang komen, maka you sentiasa di dalam genggaman mereka. Betul tak? So, patutlah setengah orang menggunakan perkataan berambuslah engkau, aku peduli apa. Itu antara cara-cara yang terbaik yang tidak melibatkan you terperangkap dengan dunia ataupun kencanah orang-orang yang kadang-kadang mereka sendiri pun bukan betul, cuma nampak depan orang macam dia orang pun happy, rupanya semua tak happy. Pasal apa? Kalau terlalu ekstrim, you tak akan happy, betul tak? Mestinya ada benda yang tak sempurna. Jadi tak akan semua yang 100% akan setuju dengan you. So what? Perkataannya so what? Boleh tak?
daripada hari ni janganlah guna perkataan biar mampus semua tu, tapi saya bagi tahu ni memang ada orang pakai tagline ni supaya dia tak peduli pada siapa pun. Kalau tidak dia sentiasa je diikuri dan diikuti ataupun orang suruh ikut. You forget about it, okay? So please jangan kisah sangat pada apa orang nak komen. Ingat setengah orang buat baik pun orang mengata, buat jahat lagi lah orang mengata. So lebih baik you buat apa yang you rasa baik untuk diri you dan tidak banyak buat dosa. Alhamdulillah. Sebab apa? Nombor 5 ni ialah ramai orang terluka atau senang dilukai disebabkan dia terlalu overthinking. Dia fikir lebih. Fikir apa orang nak kata, apa orang nak komen, fikir apa pendapat orang yang you itu tentang pemikiran orang tentang diri you, tapi bila dia nak buat sesuatu tu dia akan rasa luka. Sebab apa? Dia fikir macam-macam. What if this? Jika aku buat jadi macam mana? Kalaulah macam ni apa nak jadi? Dan penyakit kalau ni pun boleh melukai diri. Terlalu banyak kalau dalam hidup. Saya kira kat 7-Eleven banyak jual coklat kalau. Maksudnya ramai orang suka, kalaulah aku jadi macam ni, jikalah aku dapat rumah besar macam ni, kalaulah aku naik pangkat lah. Jika dan kalau selalu pakai sangat pun melukai diri. So buang perkataan terlalu banyak jika dan terlalu banyak jikalau, dan stop overthinking, thinking yang terlalu lebih daripada sepatutnya. Dan last 2 ialah kalau dah jauh daripada Allah, ni yang you akan terluka. Allah ni dia ada cara dia untuk mengingati, untuk kita mengingati Allah balik. Kan kadang-kadang dia bagi secara dugaan, macam tadilah bercinta dia gagalkan, berkawan dia bagi kawan-kawan yang suka menipu, dia boleh. Ataupun dia bagi malapetaka, bagi kesakitan. You tahulah kan, saya pun dah kena kanser, dah kena gout, sakit yang dahsyat lah. Ni sampai hari ni jalan kat London ni pun terencok-encok lagi, dia punya bekas operation, sakit, bisa bersengal. Jadi kalau kita tak mendekati dengan Allah, kita akan terluka. Sebab apa? Kita always ask, why me, kenapa tak baik-baik lagi ni, rupanya dia nak angkat darjat kita. Okay, tetapi kalau kita tak pandai dengar teguran-teguran atau ingatan-ingatan ni, kita akan terluka yang secara kronik lama. Rasa kecewa, kita akan rasa hidup kita tak pernah yakin, selalu ragu-ragu, was-was, lemah. Jadi kita kena tetap tegar dan terus sujud. Sebab bila kita sujud dan berbisik kepada langit, sebenarnya sampai ke langit pun boleh dengar. Orang katalah sujud berbisik ke bumi tetapi terdengar sampai ke langit. Wah, sedap betul lah, kita walaupun sujud ke tanah tapi langit dengar. Berarti kita kena sentiasa rapat dengan Allah SWT supaya tidak apa orang panggil, tidak luka. Okey. Sebab ramai orang yang lupa yang Allah tu lebih dekat daripada urat leher kita, maka dia rasa selalu keseorangan, kesunyian, rasa gelisah, berarti dia tidak rapat dengan Allah SWT. Itu satu lagi sebab kenapa kita luka. Dan last kali, yang ni saya sengaja tinggalkan last sebab saya tahu pernah saya jadi doktor psikologi dulu, doktor psikiatrik selama hampir 2 tahun sebelum saya jadi doktor sukan. Iaitulah luka lama suka berdarah kembali. Rupanya tempat-tempat yang lama ni kalau tak dijaga secara elok, tak dibela elok, tak sembuh betul-betul, dia senang dapat luka balik sebab dia lemah. Iaitulah mereka yang suka kepada kena aktiviti-aktiviti yang melukakan diri. Maksud saya begini, you pernah tengok tak orang yang kena pukul, dek suami dan sebagainya, bila dia bercerai, dia jumpa balik suami baru pun kaki pukul juga. Perasan tak? Kalau dia pernah berkawan, bercinta dengan orang yang sekian-sekian perangai yang mula baik nak gila, tapi lepas tu asyik nak kurung je, jealous yang bukan main, yang cemburu lebih daripada buta tuli ni, maksudnya nak keluar rumah langsung pun tak boleh. Ada tak macam tu? Lepas kalau dah tak jadi, maksudnya perkahwinan tu tak tahan lama pun, bila dia cari yang baru pun dapat orang macam tu. You nak tahu tak kenapa?
Ni yang orang panggil kecanduan. Disebabkan dia dah biasa mendapat benda-benda yang macam ni. Kalau dia tak dapat, dia rasa macam tak kena je hidupnya. Walaupun dia benci, tetapi dia macam biasa. Kalau anda macam tu, saya minta you jumpa ahli psikiatris ataupun jumpa ustaz-ustaz supaya you tukar perangai you, tukar tanggapan you, tukar pilihan you. Sebab kalau you tak tukar, you akan sengsara setiap kali you bertemu dengan, bertemankan dengan yang baru. Jadi saya minta tabiat ni, anda memang sensitif orangnya, tetapi anda berbalik-balik menyerah diri kepada orang yang hampir sama perangai yang dulu. So terpaksalah you muhasabah, cerminkan diri elok, terpaksa tukar. Walau berat macam mana pun, sekiranya tidak, anda akan berulang balik nanti. Mendapat luka lama berdarah kembali. So cukup dulu saudara-saudara sekalian, saya dah bagi 7. Semua ni jangan disalahkan kepada nasib ya, please. Nasib memang Tuhan dah betulkan, memang Tuhan dah aturkan. Tapi kita disebabkan diberi panca indera, tangan, kaki, mata, hidung, mulut, telinga, dan yang paling penting akal, pemikiran dan jiwa kita yang menyambung antara badan dan roh. Jiwa kita yang menyambung antara badan dan roh, dia sambung dengan jiwa, dan dalam jiwa tu ada akal, ada hati dan ada nafsu. Saya ulang, ada akal, pemikiran kita, ada hati kita, emosi kita dan nafsu, kemahuan kita. Semua ni nak kena kita balance elok-elok, barulah kita tidak luka dan susah untuk orang melukai hati kita. Sebab kita steady, kita in control. Kita jumpa lagi, saudara-saudara sekalian. Saya beredar dulu daripada London sekarang. Anda diharapkan sentiasa dunianya bahagia, akhirat syurga, senyum-senyum seumur. Let go and feel good all the time. Bye. Saya buat kelas demi kelas untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?